Assalamualaikum guys, welcome back. Dah lama dah tak dengar nama Abid Liu berkumandang dekat media sosial. Yang paling last sekali yang aku ingat ialah pasal isu berkenaan dengan Abid Liu dan juga pembantu dia, yang mana pembantu dia rasa kecewa dengan dia sampai pembantu dia luahkan perasaan dekat media sosial. Tapi itu pun dalam sehari dua je viral, lepas tu dah senyap balik. Paling baru ada satu luahan daripada seorang netizen ni yang viral dekat media sosial, yang mana seorang individu ni dedahkan dia dan juga keluarga dia pernah viral dibantu oleh Tuan Abid Liu, dan Tuan Abid Liu serta tim bantu dia untuk pindah ke rumah sewa yang baru, yang mana rumah sewa tu dibiaya oleh Tuan Abid Liu sendiri, termasuk juga bayaran bil api dan juga bil air. Bang, berapa sewa ni? Saya cakap 600 kan? Ha. Ustaz bagi 5. So saya bayar untuk 2 bulan lah, Mak. Saya akan bayar api air nanti. Cuma buat masa ni tak pasti lagi individu ni ialah keluarga yang mana yang dibantu oleh Tuan Abid Liu. Kenapa nangis? Sedih pula. Ya. Kami dah apa dari dulu tak pernah dapat rumah macam ni. Dan apa yang diluahkan oleh individu ni diibaratkan seperti lagu KRU. Janji tinggal janji. Tapi akhirnya keluarga ni merana sendiri. Dan ini apa yang diluahkan oleh individu ni dekat social media. Assalamualaikum, saya nak tanya pendapat apa yang saya boleh buat pada orang yang mungkir janji. Dulu Ustaz Abid Liu pernah viralkan keluarga saya yang kami ni orang susah. Ustaz Abid telah menyewakan kami sebuah rumah. Disebabkan Ustaz Abid sering membayar lambat, kami telah dihalau keluar oleh tuan rumah. Pihak Abid juga ada pesan jangan bagi tahu tuan rumah yang kami adalah dari bantuan Ustaz Abid. Jadi bila Ustaz lambat bayar sewa tuan rumah akan... penatlah nak baca dia punya ni, tak ada titik langsung. Jadi bila Ustaz lambat bayar sewa, tuan rumah akan marah. Jadi kami takut nak bagi tahu yang pihak Ustaz yang lambat bayar. Bil air api juga tidak dibayar. Akhirnya kami dihalau keluar. Takut nak cakap dengan tuan rumah tapi cakap dekat social media. Sekarang keluarga saya tak mempunyai rumah lagi disebabkan tak dibayar oleh Ustaz Abid Liu. Banyak kali dia cakap tak bayar ni. Sekarang keluarga saya jadi orang gelandangan. Jiran-jiran ada kata yang keluarga saya terima duit dari Abid Liu setiap bulan sebanyak RM2,000 dan barang-barang dapur, tapi keluarga saya tidak menerima sebarang apa-apa pun dari Ustaz Abid Liu. Dulu Ustaz Abid Liu pernah berjanji selagi dia hidup, duit sewa rumah dan api dan air dia akan tanggung. Sekarang dah janji lain. Mana janji-janji Ustaz Abid Liu kepada keluarga saya dulu? Dia ada beberapa poin dekat sini. Yang pertama sekali, Tuan Abid Liu lambat bayar ke langsung tak bayar? Kalau kata lambat bayar, takkan sampai kena halau. Sebab bayaran tu delay, bukan langsung tak ada. Kalau ikutkan apa yang dia cakap lah. Cumanya persoalan yang paling penting sebelum tu, adakah betul individu ni dibantu oleh Tuan Abid Liu? Atau adakah netizen ni sebenarnya cuma mereka-reka cerita? Soalan seterusnya, takkanlah sepanjang masa dibantu tu keluarga ni sendiri tak ada inisiatif untuk cari rezeki sendiri ataupun ada inisiatif untuk simpan duit? Nak kata kena tanggung duit rumah ke semua ke? Masalahnya Tuan Abid Liu dah tanggung dah duit rumah sewa, duit bil api dengan bil air. Dan disebabkan tu aku setuju dengan beberapa poin daripada netizen. Yang pertamanya, dah tu kalau one day Ustaz Abid Liu meninggal, waris dia kena tanggung kos keluarga ke? Kan tadi dah cakap dah, Tuan Abid Liu kata selagi dia hidup dia akan tanggung. So kalau kata Tuan Abid Liu dah tak ada, habis lah. Kalau dia janji nak tanggung sampai mati pun, dah ditakdirkan dia jatuh miskin ke apa ke, still nak kena tanggung kau ke? Betul? Patut UAL support 3 hingga 6 bulan je bagi family korang stabil, boleh cari duit sendiri. Betul? Kalau sampai mati nak harapkan bantuan orang tu, pemalas namanya. Main Facebook boleh pula. Betul? Aku tak sokong Abid Liu, tapi aku tak sokong cara kau juga. Abid dah bagi kau jalan senang, kenapa tak pergi cari kerja untuk maintainkan bayar sewa? Betul? Kenapa kau nak ikat sangat dengan janji dia? Apa pasal tak usaha sendiri? Hidup tau nak senang je. Sihat tubuh badan, pergi cari kerja. Kalau betul kau susah sangat, pergi pusat zakat, apply. Tapi zakat pun tak ada nak tanggung kau sampai mati. Pergi kerja lah, hampir betul. Dan dalam masa yang sama, apa yang netizen ni cakap pun ada kebenaran dia juga. Isu yang pertama, EL mungkin janji. Ni tak boleh sangkal kalau betul. Dia janji akan bayar selagi dia hidup. Tu janji dia. Kalau dia mungkin janji tanpa sebab, salah dah tu. Jangan nak backup benda salah. Betul? Nombor 2, Tuan Tanah mengharapkan bantuan. Aku tak tahu apa level susah diorang, apa kerja family ni, apa tahap kesihatan diorang.
Kalau sihat tubuh badan, usaha sendiri. Kalau betul asnaf sakit OKU, layak terima bantuan, semoga dipermudahkan urusan. Semoga ada pihak lain yang berikan bantuan. Aku setuju kita tak pasti lagi sebabnya kita belum didedahkan dengan keluarga mana yang sebenarnya tak diberi bantuan tu. Mungkinkah satu family tu memang tak sihat, tak boleh nak kerja ke apa semua ke? Wallahualam. Apapun, ada satu cadangan daripada seorang netizen ni yang pada aku make sense jugalah. Satu je aku nak pesan, belajar untuk prejudis dengan orang. Dia bantu, Alhamdulillah. Tapi jangan percaya dia bantu kau selamanya. Betul? Usahalah, dah ada rumah, ada api, air. Guna peluang yang ada untuk bekerja cari duit. Betul? Tak payah nak fikir pasal nak kena tanggung benda tu semua. Kedai makan pun nak orang kerja dengan dia orang. Takkan tak mau kerja kot. Betul? Sepatutnya hari tu Ustaz kena bagi korang ni kerja, bukan duit. Itulah pasalnya dah selesa, semua ditanggung. Dan let's say kalau kata memang betul individu ni dan juga keluarga dia memang dibantu oleh Tuan Ebit Liu, jadinya apa yang dibuat oleh Tuan Ebit Liu tu memang tak patut. Janji kena tunai, dan kalau kata tak tunai, benda tu dia tukar jadi hutang. Sebabnya Tuan Ebit Liu dah janji selagi dia hidup dia akan bantu. Tapi beragaklah, takkan dah lama dah dibantu oleh Tuan Ebit Liu ni, keluarga ni sendiri tak ada inisiatif untuk cari duit sendiri. Sedangkan kalau kata kita harapkan family sendiri untuk bantu kita pun diorang akan fed up. Ini kan pula orang lain, orang luar, orang yang tak ada kaitan dengan kita. Apapun, bila kata kisah ni muncul, dia bagi kesedaran sebenarnya dekat kita supaya kita jangan sentiasa mengharapkan bantuan daripada orang dan hanya kangkang saja harapkan orang lain untuk tarik kita. Kita sendiri kena berdiri atas kaki sendiri dan kita sendiri kena berjalan. Kalau kata kita OKU pun, itu tak bermaksud yang kita tak boleh nak kerja. Zaman sekarang ni guna internet pun kita dah boleh dapat income dah, sumber pendapatan. Contohnya dekat Shopee ni ada seorang individu ni, dia ada sakit kanser tahap 4 dan apa yang dia buat, dia jual barang-barang yang dia buat sendiri dekat Shopee tu. Dan ada yang jual lukisan digital, sama ada diorang lukis sendiri ataupun diorang guna apps. Dan satu lagi contoh, senior sekolah aku, dia accident sampai lumpuh dan dia sendiri usaha untuk cari income sendiri, buat bisnes sendiri dan usaha untuk cari duit, invest untuk buat bisnes baru. Dia tak kisah sikit ke banyak ke janji usaha, dan insya-Allah kalau kata kita betul-betul usaha, Allah akan bantu kita. Jangan lupa, sesusah mana pun kita, Allah sayang. Apapun, kita tunggu je lah kalau kata ada respon dari pihak Ebit Liu. Kalau kata perkara ni hanya sekadar konten ataupun nak menfitnah, aku harap Tuan Ebit Liu ataupun pihak Tuan Ebit Liu ambil tindakan yang sewajarnya. Dan dah kata pepantun, bagi ikan kenyang sementara, nak lama bagi joran. Bila kerja asyik nganga, kena tinggal terus meroyan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Barang dia mahal sini, bang.